soal jawab kita, masa untuk sesi soal jawab kita dah tamat. Seterusnya, kita akan teruskan dengan sesi penyampaian sijil. Saya mewakili pihak penganjur Seminar Pendidikan dan Inovasi Penang 2022 STEM Digital Peringkat Kebangsaan menyampaikan sijil pembentang kertas pendidikan kepada TS Dr. Chung Chi Guan. Tahniah Doktor. Thank you. Thank you very much. Welcome. Thank you, Ms. Kalai. Welcome Doktor. Thank you, everyone. Thank you, guys. Doctor, your mic. Okay. Thank you, Doctor. Okay. Seterusnya, kita teruskan dengan pembentangan video peserta ketiga kita, iaitu Encik Muhammad Yahya Fazli bin Jusof. Sekarang kami akan menayangkan video pembentangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yahya Fazli bin Jusof dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yahya Fazli bin Jusof dan juga penyelia saya Dr. Nur Asmiza Ishak daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia akan membentangkan berkenaan dengan pengintegrasian model 5E dan model pemikiran reka bentuk di School Stanford University dalam pengajaran dan pembelajaran topik tenaga tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Aspek utama yang akan diperbincangkan dalam kajian konsep ini adalah yang pertamanya adalah soal tenaga, kerana tenaga inilah adalah salah satu perkara dan juga topik yang begitu penting sama ada diperbincangkan dalam peringkat domestik maupun antarabangsa. Sehinggalah ia menjadi salah satu agenda yang penting dalam Sustainable Development Goal yang mementingkan perolehan tenaga yang lebih efisien, menjimatkan dan juga kesaksamaan untuk mendapatkan tenaga yang bersih. Untuk itu, potensi kajian konsep ini hadir untuk mengintegrasikan model 5E dan juga model PRB di School University Stanford untuk menghasilkan satu intervensi dalam PDP. Dan integrasi konsep ini untuk dijadikan sama ada untuk di-pair ataupun diserasikan bersama di antara peringkat-peringkat yang ada di dalam model 5E dan juga model D-School bagi pemikiran reka bentuk dan dilakukan secara pemetaan definisi dan kemudian ianya akan membuka peluang daripada hasil konsep ini untuk asas kepada reka bentuk kajian lain yang boleh diintegrasikan dengan pemboleh ubah yang lain ataupun reka bentuk kajian yang lain sama ada untuk guru, murid maupun pembelajaran ataupun topik yang akan diambil pada akan datang. Seperti mana yang telah dinyatakan pada sebelumnya, mengapa konteks tenaga dipilih? Kerana ia menjadi salah satu perkara yang penting dan juga amat dekat bagi seseorang manusia, terutamanya dalam kita membuat apa sahaja perkara, kita memerlukan tenaga. Jadi
secara tidak langsung tenaga diambil dalam hal ini, terutamanya ia melibatkan Sustainable Development Goal 17 yang untuk capaian tenaga yang bersih dan menjimatkan. Dan keperluan ini mendapatkan untuk memberikan satu kesedaran awal kepada murid sekolah rendah terutamanya untuk faham dan ketahui bahawa tenaga ini adalah salah satu, bukanlah konsep abstrak yang perlu dikesampingkan, namun diajar dengan cara yang dapat memberikan murid itu keinginan untuk bertanya dan juga inquiry mereka tinggi supaya mereka tahu apa sahaja penggunaan tenaga itu akan melibatkan kehidupan seharian mereka. Dan juga dalam cabaran pedagogi untuk menyampaikan topik tenaga ini ada terdapat soal untuk yang begitu abstrak sehingga kan untuk mengajar tenaga ini dan juga segi membangunkan bahan pengajaran untuk tenaga itu sendiri. Jadi dua cabaran ini mengambil tempat dalam kajian konsep untuk diketengahkan bagi memberikan gambaran yang penuh dan juga satu intervensi yang boleh memberikan kebaikan kepada guru dan juga murid terutamanya. Dan juga konteks tenaga dalam KSSR Sains tahun 5 atau KSSR Sains fokus pada tahun 4 pengajaran topik tenaga adalah secara umum. Dan untuk kajian konsep ini akan diberikan tumpuan pada untuk tahun 5 iaitu fokus pada elektrik dan haba yang itu melibatkan aspek konteks tenaga juga. Dan kita mahu melihat bahawa sama ada apa yang dipelajari masa tahun 4 itu adakah pengekalannya sampai ke tahun 5 dan juga kefahaman konsep ataupun intervensi dari segi aspek-aspek salah faham ataupun misconception dalam aspek tenaga. Dan potensi ini potensi kajian konsep ini memberikan peluang untuk model 5E dan juga model D-School untuk mengambil tempat bagi membantu guru menyediakan perancangan dan juga menghasilkan bahan-bahan yang selari dan juga sesuai yang dapat diketengahkan kepada murid-murid sekolah rendah, terutamanya dalam murid tahun 5 sekolah rendah. Kemudian konsep tenaga ini adalah salah satu konsep tenaga untuk asas untuk hidup. Kemudian penekanan bagi KSSR Sains tahun 5 juga objektif ke-6 menekan tentang kebolehan murid untuk responsif dengan soalan dan juga isu berbangkit mengenai alam sekitar. Juga situasi murid-murid ketika ini adalah konsep tenaga sukar untuk digambarkan dan banyak kajian-kajian telah dijalankan seperti mana yang telah tertera di situ iaitu Boyer Ingivri 2018 dan seterusnya, sehinggalah ia membawa kepada idea untuk konsep model 5E dan juga D-School untuk digabungkan sebagai satu potensi untuk rancangan pengajaran dan juga pembinaan bahan yang lebih ampuh dalam PDP. Ini adalah gabung jalin tentang perkaitan definisi bagi setiap peringkat dalam model 5E dan juga model D Stanford, di mana dapat disesuaikan di antara peringkat engage ataupun melibatkan bagi 5E untuk dilibatkan bersama dengan empathy, kerana dua-dua konsep ini melalui definisi masing-masing ialah untuk menjadikan murid lebih minat dan juga melekatlah dengan sesuatu pengajaran yang telah diberikan. Kemudian diikuti oleh explore bagi meneroka yang juga sesuai di dalam peringkat model D-School yang mendefinisi. Maksudnya murid-murid akan mencari satu idea-idea ataupun bagaimana untuk menyelesaikan satu masalah yang telah diberikan dan juga dapat merangsang pemikiran mereka sebelum masuk ke peringkat yang seterusnya iaitu explanation and elaboration ataupun menerangkan, menguraikan yang dapat disesuaikan dengan ideation dan prototyping, iaitu mencambahkan idea dan membina prototype bagi model D-School dalam pemikiran reka bentuk. Jadi peringkat yang terakhir adalah evaluation ataupun menilai yang juga sesuai dapat digabungkan dengan test ataupun menguji di dalam model pemikiran reka bentuk, di mana kedua-dua model ini dapat membantu untuk mewujudkan salah satu rancangan pengajaran maupun membina produk ataupun bahan pengajaran yang lebih memberikan makna ataupun berkesan dalam sesuatu yang mahu disampaikan, terutamanya dalam aspek konteks tenaga. Untuk itu, sebagai kesimpulan, asas kajian akan datang dengan menggunakan konsep gabungan ini
jelas untuk membantu penyelidik bagi merangka kajian yang dapat digunakan dalam lapangan dengan mudah setelah digabungkan dengan baik. Kemudian ia juga dapat dijadikan satu kajian yang menjadi pendekatan modul yang dapat disesuaikan, distrukturkan semula dalam model EDI untuk mengeluarkan produk ataupun modul yang dapat membantu guru dan murid dalam aspek tenaga ini. Kemudian dapat diluaskan semula kajian ini menurut untuk dilebar luas kepada kajian yang diluas kepada pendekatan model yang lain, sama ada kecerdasan pelbagai dan sebagainya, dan aspek-aspek yang lain seperti blended learning dan sebagainya. Dan kemudian boleh juga untuk menukar ataupun menjadi landasan kepada untuk reka bentuk kajian yang jenis lain, sama ada selain eksperimental, tinjauan maupun kajian kes. Itu saja pembentangan saya. Ya, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat dari sini dan juga mengalu-alukan sebarang penambahbaikan yang baik. Semoga yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri, dan semoga apa yang dibuat ini dapat menyumbang yang terbaik untuk pendidikan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Yahya Fadzli bin Jusof. Sekarang kita teruskan dengan sesi soal jawab. Sesiapa yang ingin menunjukkan soalan kepada peserta boleh berbuat demikian. Anda diberi masa selama 5 minit. Boleh mula sekarang. Terima kasih Kak Lai. Saya sini ada soalan nak tanya kepada Encik Yahya ya. Hello Encik Yahya, are you here? Ya, saya Doktor. Saya terlebih dahulu tahniah saya ucapkan terhadap penyampaian yang begitu menarik sekali. Saya rasa ini cuma satu pembentangan konsep sahaja, sebab dia tidak melimpahkan sebarang data, tak ada ya. Cuma satu idea ataupun konsep yang pada saya dia agak general sikit lah ya, di mana nak gabungkan model 5E dengan model di school Stanford ya. So, adakah terlebih dahulu sebelum saya tanya soalan, adakah model 5E ni satu model berbentuk local base ataupun Malaysia base? Okey. Ataupun macam mana? Baik Doktor, terima kasih atas soalan. Dia bersifat seperti mana yang dijelaskan selalunya di dalam IPG, didedahkan untuk sains terutamanya adalah model 5E dan juga yang dikenali dengan Needham 5 phase. Jadi saya memilih 5E dalam kes ini sebab dia dapat diserasikan dengan D-School. Okey, jadi soalan saya ialah adakah 5E ni juga merupakan satu model adaptasi daripada West? Adapun dia sememangnya asli dari Malaysia yang Daripada West. Daripada West juga ya? K+, 2 itu. Right. Okey, jadi ya ini satu cubaan yang sangat baik. Cuma satu yang kita selalu dengar debat dalam kalangan masyarakat ya. Mengapa kita sangat upset ya terhadap model-model yang bersifat barat ini, sedangkan kita tidak mengambil kira tentang model-model dalam tempatan macam Malaysia. Kita pun ada banyak juga yang sangat menarik. Saya rasa IPG sudah banyak buat usaha-usaha workshop training ya, come out their own model dan sebagainya. So nampaknya sekarang ni kita lebih kepada West. Okey, jadi bila lebih kepada West itu, bagaimana Encik Yahya mungkin dalam peringkat ni boleh berikan beberapa idea nak cross check dengan percakapan yang seperti ini. Mengapa nak gunakan West? Mengapa tak gunakan Malaysia konteks, model yang di Malaysia konteks? So silakan. Baik Doktor, terima kasih banyak atas soalan tu. Cukup baik soalan. Kenapa tidak diserasikan dengan kehendak tempatan berbanding dan adapt. Saya cuma nak mengambil ini sebagai satu syarat sebagai di mana design thinking ataupun pemikiran reka bentuk ada terlalu baru dan model dia banyak. Jadi saya yakin dan percaya ia dapat diserasikan sebab dia sesuai
dia biasa digunakan dengan indigenous people. Jadi apa tu, orang-orang asli dan sebagainya. Jadi saya rasa benda ni yang pertama adalah aspek kalau macam 5E adalah engagement. Dalam engagement tu keyakinan dalam kita nak membantu murid untuk menarik perhatian yang pertama, dan juga kenapa elemen utama dalam pemikiran reka bentuk adalah empathy, iaitu memahami sama ada diri sendiri, masalah yang nak diselesaikan, dan juga dalam konteks apa yang nak dilakukan oleh mereka, dan juga dia memahami diri sendiri, seek to understand then to be understood. Jadi ia amat serasi dengan kedudukan kita orang Timur dalam memastikan bahawa dalam apa sahaja kita nak buat, kita kena perlu faham situasi dan mengeluarkan satu solusi yang dapat membantu kedudukan masalah maupun kedudukan manusia, sebab dia human centered, doktor. Begitulah pandangan saya buat masa ni. Saya tak mengatakan bahawa ada model-model tempatan yang tidak sesuai, tetapi design thinking agak baru untuk diperkenalkan dalam PDPC. PDPC di peringkat di mana-mana pun, terutamanya di Malaysia. Terima kasih. Okey, satu soalan tambahan sajalah ya. So ini lebih kepada untuk Encik Yahya think about it ya, think about it ya. So kalau diberikan peluang untuk memasukkan elemen dalam konteks Malaysia, okay, apakah elemen yang Encik Yahya akan utamakan? Yang pertamanya macam sekiranya dia dimudahkan untuk 4 peringkat, terutamanya untuk classroom setting yang telah dijalankan oleh yang menemukan reka bentuk ni daripada Stanford School, daripada Profesor Goldman dan juga Zielinski, yang di mana background study iaitu pertamanya adalah merupakan empathy, iaitu ataupun memahami latar belakang, sama ada memahami latar belakang si penyelesai dan memahami latar belakang apa yang nak dilakukan untuk diselesaikan. Jadi di sinilah keunikan di mana agak sedikit di mana sains itu perlu turun pada nilai-nilai untuk memahami nilai dan juga dapat menyemaikan pada murid-murid bahawa dalam pemikiran kebentuk ini, kegagalan itu adalah satu benda yang biasa dan perlu diulang balik dan bukanlah satu perkara yang perlu dirasa rendah diri dan sebagainya. Jadi di sinilah nilai-nilai yang dapat diambil, iaitu pertama memahami diri, memahami penyelesai dan juga memahami permasalahan dan memahami future apa yang nak diselesaikan. Gitu Doktor. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itu saja ya, terima kasih. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor dan Encik Muhammad Yahya Fadzli. Mic test. Seterusnya, kita teruskan dengan sesi penyampaian CJ. Saya mewakili pihak penganjur Seminar Penyelidikan dan Inovasi Penang 2022 STEM Digital Peringkat Kebangsaan menyampaikan sijil pembentang kertas penyelidikan kepada Encik Muhammad Yahya Fadzli bin Jusuf. Tahniah, Encik. Terima kasih Cik Galai dan juga penganjur dan juga rakan-rakan pembentang. Terima kasih banyak. Sama-sama.